Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar saya dari seluruh Malaysia? Cikgu harapkan agar para pelajar sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu bagi memastikan mencapai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah, untuk kali ini cikgu akan memberikan penerangan karangan bahagian A, 2 fokus. Apa yang bermaksud dengan 2 fokus? 2 fokus bermaksud bahan rangsangan yang diberikan di dalam soalan kepada para pelajar ini akan membincangkan tentang 2 perkara. Jika sebelum ini cikgu ada terangkan konsep KFC, jadi antara 3 konsep ini iaitu K kesan, F faktor, C cara, antara 2 ini yang akan menjadi soalan utama ataupun topik utama dalam soalan ini. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, cikgu inginkan para pelajar memerhatikan contoh yang diberikan, kemudian mengenal pasti apakah fokus yang hendak dikarang, dan para pelajar hendaklah membina karangan contoh berpandukan kepada video 1. Jadi, sebagai ingatan untuk para pelajar perlu untuk menulis karangan ini antara 150 hingga 200 patah perkataan dan ditulis dalam 5 perenggan. Mari kita lihat soalan ini. Bahan rangsangan ini berkaitan tentang kemalangan jalan raya. Huraikan pendapat anda tentang kemalangan jalan raya. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah para pelajar, mari kita lihat bahan yang pertama. Bahan yang pertama ini adalah sumber dari internet. Sama-sama saya bacakan untuk anda. Lemak manis, bubur keladi, bubur nasi di dalam belanga. Naas di jalan raya, suatu tragedi. Sikap cuai, punca utama. Elakkan marah dan panas baran, mengeruh keadaan, berat bebannya. Selain laju dan melanggar peraturan, kenderaan bermasalah juga sebabnya. Jadi, daripada bahan yang pertama ini, apakah sebenarnya fokus yang ingin diberikan di dalam bahan ini? Fokusnya adalah punca kemalangan jalan raya. Mari kita lihat bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini juga adalah satu perenggan pendek sumber dari internet. Saya bacakan untuk anda. Kerajaan memegang prinsip perlunya kempen berterusan dijalankan untuk mengubah sikap rakyat Malaysia di jalan raya. Selain itu, penekanan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah juga akan diperkasa melalui pengenalan modul khas dan penyerapan dalam subjek tertentu. Jadi, apakah sebenarnya fokus daripada perenggan ini? Fokusnya ialah langkah untuk mengatasi keselamatan jalan raya. Seterusnya, kita lihat pula bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga ini adalah dari astroawani.com.my tentang satu infografik statistik kemalangan jalan raya hari ke-7. Ini adalah Ops Selamat 15/2019. Kita saksikan jumlah kemalangan adalah sebanyak 11,927, jumlah kematian 120, jumlah cedera parah 42, jumlah cedera ringan 91, jumlah kemalangan maut 114 dan jumlah kenderaan terlibat sebanyak 14,689. Baiklah para pelajar, cikgu imbas semula apakah sebenarnya kemahiran yang perlu digunakan untuk menulis karangan ini. Jika para pelajar masih lagi ingat, untuk perenggan pendahuluan kita akan gunakan Atacap. Untuk perenggan isi kita akan gunakan IMCT, dan untuk perenggan kesimpulan atau perenggan penutup kita akan gunakan Kacah.
Dan jangan dilupakan pula bagaimana konsep KFC yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Julius Mongkujal, Guru Cemerlang Bahasa Melayu Negeri Sabah. Terima kasih Cikgu. Baiklah, kita akan mula menulis karangan kita. Perlu diingat, kita mulakan perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Kita menggunakan konsep atacap. AT, ayat tema. AC, ayat contoh. AP, ayat persoalan. Sekiranya para pelajar telah pun arif tentang konsep penulisan ini, maka para pelajar boleh mencipta ayat sendiri yang mematuhi konsep ini. Kita mulakan dengan ayat tema. Ayat tema cikgu ialah, pada musair ini, kemalangan jalan raya seringkali diperkatakan melalui pelbagai media. Untuk ayat pertama ini, para pelajar mesti masukkan tema soalan. Jadi tema soalan untuk kali ini ialah kemalangan jalan raya. Seterusnya, cikgu akan tulis ayat yang kedua. Statistik kemalangan juga menunjukkan hampir 11,927 kemalangan berlaku dengan 114 daripadanya merupakan kemalangan maut. Ayat yang kedua ini, cikgu ambil informasinya daripada infografik yang ketiga. Tidak menjadi masalah sekiranya para pelajar ingin memasukkan informasi-informasi daripada bahan rangsangan ini ke dalam perenggan pendahuluan. Kerana selagi mana pelajar berjaya untuk mengambil informasi dan dimasukkan antara kelima-lima perenggan yang pelajar tulis, maka pelajar akan mendapat markah cemerlang. Dengan syarat mesti dituliskan idea-idea sendiri agar penulisan para pelajar berada pada tahap yang cemerlang. Ayat yang ketiga dalam perenggan pendahuluan ialah, terdapat pelbagai punca kemalangan dan langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasinya. Kita perlu ingat, bahan yang pertama adalah bahan rangsangan punca, bahan rangsangan yang kedua adalah langkah, dan bahan rangsangan yang ketiga adalah statistik infografik. Jadi, dalam perenggan pendahuluan, para pelajar perlu untuk tulis perenggannya seperti, terdapat pelbagai punca kemalangan dan langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasinya. Setelah selesai menulis perenggan yang pertama, jangan lupa untuk mengira jumlah patah perkataan. Baiklah para pelajar, kita akan teruskan dengan perenggan yang kedua, perenggan isi yang pertama. Punca utama berlakunya kemalangan adalah kerana sikap cuai pemandu kenderaan. Jadi, isi yang pertama ini cikgu ambil daripada bahan yang pertama. Di dalam rangkap yang pertama itu ada sikap cuai punca utama. Jadi, cikgu masukkan di dalam ayat, punca utama berlakunya kemalangan adalah kerana sikap cuai pemandu kenderaan. Itu adalah informasi daripada bahan yang pertama. Kita teruskan dengan ayat mengapa. Lazimnya pemandu kenderaan gemar memandu sambil melihat telefon bimbit. Untuk ayat kedua ini, sama ada pelajar boleh gunakan ayat mengapa ataupun ayat bagaimana. Jadi untuk ayat ini, cikgu gunakan ayat bagaimana. Ayat yang ketiga, cikgu akan gunakan ayat contoh. Maka para pelajar dikehendaki untuk memberi contoh yang lain. Apakah sebenarnya punca para pemandu kenderaan ini sentiasa terlibat dalam kemalangan jalan raya? Maka ayat cikgu ialah, selain itu, setengah pemandu pula memandu dalam keadaan yang mengantuk. Ini adalah contoh yang lain yang para pelajar perlu berikan, dan bahan ini tiada di dalam bahan rangsangan. Para pelajar perlu memberi idea sendiri. Kemudian, ayat penegas. Hal ini akhirnya menyebabkan pemandu hilang kawalan. Seterusnya, kemalangan pun berlaku. Kita selesai dengan perenggan isi yang pertama.
Jumlah perkataannya jangan lupa perlu dikira. Baiklah para pelajar, cikgu akan teruskan untuk menulis perenggan isi yang kedua. Kita masih lagi berbicara bahagian fokus punca. Jadi, kita akan ambil isi daripada bahan rangsangan yang pertama. Daripada bahan rangsangan itu, jika para pelajar lihat pada perenggan ataupun rangkap yang kedua, selain laju dan melanggar peraturan, kenderaan bermasalah juga sebabnya. Jadi, saya akan ambil bahagian kenderaan bermasalah. Cikgu mulakan ayatnya. Selain itu, kemalangan turut berlaku kerana terdapat kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik. Sebagai contoh, kenderaan mengalami kerosakan enjin, brek yang tidak berfungsi maupun tayar yang tidak stabil. Ini adalah ayat contoh. Cikgu teruskan dengan ayat penegas. Semua keadaan ini memungkinkan kemalangan berlaku kerana malang tidak berbau. Seterusnya, kita akan bincang pula perenggan isi yang ketiga. Jika dua perenggan tadi kita sudah ceritakan tentang punca, maka seterusnya kita akan bincang langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Jadi kita rujuk kepada bahan yang kedua. Ayat cikgu untuk bahagian ayat isi ialah, di samping itu, kerajaan juga akan menjalankan kempen berterusan sebagai satu cara mendidik masyarakat tentang keselamatan jalan raya. Dari mana cikgu dapat isi ini? Sila rujuk daripada bahan yang kedua tentang kempen. Kemudian, para pelajar huraikan sedikit tentang kempen ini. Ini adalah idea daripada para pelajar sendiri. Ayat contoh daripada cikgu. Kempen ini boleh dijalankan setiap masa melalui pelbagai media seperti media sosial, media cetak dan media elektronik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berhati-hati ketika di jalan raya. Ini adalah ayat penegas. Yang terakhir, mari kita bersama-sama membina perenggan penutup. Jangan lupa konsep untuk menulis perenggan penutup ialah kacah. Kita mulakan dengan kesimpulan. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai punca dan cara mengatasi kemalangan jalan raya. Ingat semula bagaimana ayat pada perenggan pendahuluan kita akan berbicara tentang punca dan cara mengatasi. Maka kita ulang semula ayat yang sama pada bahagian penutup. Cikgu ulang semula. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai punca dan cara mengatasi kemalangan jalan raya. Kemudian, kita teruskan dengan ayat cadangan. Oleh hal yang demikian, semua pihak wajarlah menitik beratkan keselamatan di jalan raya. Itu ialah ayat cadangan. Dan kita sambung dengan harapan agar kemalangan dapat dielakkan sekaligus menyelamatkan lebih banyak nyawa. Saya harap para pelajar dapat memahami kaedah penulisan bagi karangan ini. Yang penting mesti ditulis di antara 150 hingga 200 patah perkataan dan mengandungi 5 perenggan. Mari cikgu baca semula karangan yang telah pun lengkap. Pada musa air ini, kemalangan jalan raya seringkali diperkatakan melalui pelbagai media. Statistik kemalangan juga menunjukkan hampir 11,927 kemalangan berlaku dengan 114 daripadanya merupakan kemalangan maut. Terdapat pelbagai punca kemalangan dan langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasinya. Perenggan isi 1. Punca. Punca utama berlakunya kemalangan adalah kerana sikap cuai pemandu kenderaan. Lazimnya, pemandu kenderaan gemar memandu sambil melihat telefon bimbit. Selain itu, setengah pemandu pula memandu dalam keadaan mengantuk. Hal ini akhirnya menyebabkan pemandu hilang kawalan. Seterusnya, kemalangan pun berlaku. Perenggan punca kedua.
Selain itu, kemalangan turut berlaku kerana terdapat kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik. Sebagai contoh, kenderaan mengalami kerosakan enjin, brek yang tidak berfungsi maupun taraya yang tidak stabil. Semua keadaan ini memungkinkan kemalangan berlaku kerana malang tidak berbau. Perenggan langkah. Di samping itu, kerajaan juga akan berusaha menjalankan kempen berterusan sebagai satu cara mendidik masyarakat tentang keselamatan di jalan raya. Kempen ini boleh dijalankan setiap masa melalui pelbagai media seperti media sosial, media cetak dan media elektronik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berhati-hati ketika berada di jalan raya. Perenggan penutup. Konklusinya, sudah terang lagi kan bersuluh, terdapat pelbagai punca dan cara mengatasi kemalangan jalan raya. Oleh hal yang demikian, semua pihak wajarlah menitik beratkan keselamatan di jalan raya agar kemalangan dapat dielakkan sekaligus menyelamatkan lebih banyak nyawa. Baiklah, cikgu harap pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan, terutamanya dalam peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Teruslah menjadi pelajar yang cemerlang. Bak kata pepatah, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Berusahalah daripada sekarang untuk kita mengecapi kejayaan pada masa yang hadapan. Cikgu doakan agar pelajar-pelajar cikgu akan terus berjaya. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi.